Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Tak kira tahun ni balik rumah mak saya. Rumah mak saya tau, bukan rumah mak awak. Bukankah itu kita janji lain? Rumah mak saya lah janji tahun lepas kan pandemik. Tak ada rumah saya. Mana boleh macam ni? Sia-sia jika diturutkan hatimu. Sia-sia je lah ni kita. Sia-sia. Aduh. Pakat. Berpakat ke? Ada pula kejap nak sana, kejap nak sini. Tak, saya pelik. Apa jadi telefon ni? Alah, phone saya, kawan saya ambil. Tadi rehearsal. Rehearsal ada. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bergaduh. Contohi saya. Saya 3 orang. Tak ada bergaduh, mana nak bagi balik mana? Statement. Betul. Esok masuk khabar. Saya tak kisah. Okey, apa Saya khabar tak semua para penonton? Borak dulu baru buka hashtag Barakahnya di sini. Kita bukan bergaduh pun sebenarnya. Ya. Kita nak tunjuk inilah realiti kadang-kadang bila nak gaya kan bergaduh. Mana nak balik? Mana nak balik? Pergi mana? Rumah saya belah perempuan ke, belah lelaki ke? Dan ada statistik juga menunjukkan sampai berlaku kes cerai. Oi, Alamak. Masya Allah. Wah, itu dah melampau. Betul. Hanya kerana sebab tak tahu nak balik mana Tak satu. boleh nak kata sepakat. Allah. Bagaimana pula dengan kata-kata anda? Nombor untuk dihubungi macam biasa, Abang K. 03-2282-8578. Minta maaf pasal saya menggigil kesejukan. 03-2282-8579. Ataupun WhatsAppnya Wani. 011-4047-6564. Ataupun Facebooknya di Radio Television Malaysia RTM dan nak tengok ulangan di RTM Klik. Betul. Dan kenapa kena call kita ni? Sebab kita nak cari 2 pemanggil bertuah. Sebab anda akan mendapat voucher yang bernilai RM250 dari Pusat Pakaian Hari-Hari. Ya, betul. Hari-hari. Ya, hari-hari dapat hadiah. Betul. Jadi terus hubungi kami untuk kita berinteraksi dengan tajuk kita hari ini, iaitu nak balik rumah awak ke Rumah saya. balik rumah saya. Macam Kita itulah tak balik-balik. Okey, memandangkan ada juga isu-isu membabitkan undang-undang kan. Ada satu prinsip undang-undang dipanggil ignorantia juris non excuse. Apa tu? Ignorance of the law is no excuse. Wow. So kita bersama dengan tuan peguam kita. Nampak gaya beliau pun dah berada di belakang kamera, sepatutnya dalam bulatan. Tapi tak apa. Kita persilakan Tuan Riz Iskandar. Yeay. Silakan. Silakan tuan. Assalamualaikum. Masya-Allah. Boleh. Silakan. Oh, hari tu kita dah tengok online je kan? Itu online je. Hari ni baru dapat bersemuka. Jumpa dia tuan dah online Dah dah. online kita. Inilah orangnya. Ini pernah dah. Faham. So lamanya kita berdiri. Duduk. Masya Allah. Akhirnya berjumpa lah. Maknanya berdepan mata lah. Akhirnya Face to Alhamdulillah. Jumpa jugalah. Sihat tuan? Alhamdulillah. 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 Okey, Alhamdulillah. kita nak terus bersembang pasal isu ni. Sebab saya ingat masa sepanjang undang-undang pun dia ada banyak kes macam Corbett versus Corbett, Hyde versus Hyde, yang menceritakan antara JIS rumah tangga ialah komunikasi. Yeah. Pandangan Tuan Riz, ada tak pengalaman-pengalaman kes-kes suami isteri gagal berkomunikasi akhirnya bercerai-berai? Alah, macam ni lah ya. Ustaz Amin, Wani dan juga Bakir. Bila kita cakap tentang komunikasi, nak balik gaya ni. Sekarang ni nak gaya kan, banyaklah kes-kes yang pergi ke mahkamah syariah ni dan kita tahu. Dengan kata bawa balik pada mahkamah juga hari ni ya? Hari ni kita jumpa klien jugalah. Jumpa klien kan. Lepas tu hari ni pun kalau saya cerita tentang kes-kes yang dikenalikan ni, kita dah call lah klien untuk kita ceritakan untuk memberi manfaat kepada orang. So hari ini bila kita tengok cerita orang nak balik gaya, tidak berkomunikasi. Sebenarnya ada je pasangan cerai sebab dia bergaduh nak balik gaya, tapi sebenarnya dia bukanlah bercerai tu sebab nak balik gaya. Dia ada benda lain. Oh, dia kemuncaknya kat situ. Ada je. Dia dah simpan lama dah. Dia dah simpan lama dah. Adalah cerita pasal curang ke whatsoever. Nak dijadikan cerita bergaduh nak balik gaya. Akhirnya Jadi sebab. dia jadilah sebab untuk bercerai sebagai contohnya. Sebab dulu
tu konon-kononnya nak berkahwin dengan orang jauh, nak feel rasa nak balik raya. Tapi bila baru je 2-3 jam, menyesal kenapalah aku tak kahwin dengan orang tu. Sudah murah kan. Itulah orang kita. Boleh pula macam tu. Itulah problem sekiranya kalian memilih pasangan hidup berdasarkan tempat dekat atau jauh. Tapi kalau berdasarkan kasih sayang, kenal dan sebagainya mungkin lebih bermanfaat kan. Boleh berlangsung. Lebih bersefahaman. Boleh tolak langsung. Lepas tu sebelum kahwin ni tak tahu pula yang dia duduk Johor, yang bini dia tu duduk dekat Perlis. Jauh kan. Dah kahwin baru tahu. Dah kahwin baru tahu. Rupanya aku kena beraduh pula. Itu hari kata mak bapak awak kat Melaka tu. Allah. Itu saya asal Melaka, sekarang dah duduk Perlis. Pening. Bergaduh pula. Allahu Akbar. Okey, kita nak rehat lagi sebab kita ada tetamu yang mana dia Kelantan. Untuk lelaki Perlis. Allah. Lagu mana dia menyelesaikan masalah? Kelantan dengan Perlis. Jauh. Jadi Tapi dua-dua para penonton kita semata, jangan pergi mana-mana. Beg Kita tu kan menonton, borak dulu baru buka Bawa hanya di sini. Lain betul bunyi dia. macam siamnya. Take a break. Memandangkan kita dah pun dah lama tak raya kan. Lepas PKP ni baru first time kita dapat raya, boleh balik kampung. Jadi tahun ni mungkin saya akan raya di kampung sebelah ibu saya lah, di Ibu Perak. Tahun ni giliran saya sebab memang giliran saya. Macam first kahwin, akan pergi rumah dia dulu. Dan mak lelaki pula, mak perempuan pula, saya pula. So, okey lah. Tahun ni balik rumah suami. Kita tak tahulah kita bergilir. Kan suami isteri. Kalau isterinya 2, ada 3 kali giliran lah. Tahun ni balik rumah suami sebab mak mentua saya pergi umrah. So macam mana pun kena pergi balik rumah mak saya. Tahun ni balik rumah isteri. Okay, satu tips yang korang boleh cuba macam mana nak ingat giliran balik raya tu. Okay, tahun ganjil kita balik rumah suami, tahun genap kita balik rumah isteri. So tahun ni 2022 kita balik rumah isteri. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Bira betul di situ. Tahun genap balik rumah isteri. Tahun ganjil balik rumah suami. Tapi kalau sebenarnya kita nak ikut apa sebenarnya? Kalau bila katalah berbincang, nak rujuk pada apa? Supaya kita dapat jawapan tu. Entahlah belalang, bapak pun tak tahu. Mungkin kita tak tahu. Cuba kita tanya orang yang duduk lain-lain ni. Satu Kelantan, satu Perlis. Sat lagi kan. Dan pada anda semua juga boleh menghubungi kami di talian 0322828578 dan juga 0322828579. Tengah-tengah sebut tu ada caller. Dah ada orang call dah. Kan? Tapi tak adalah kalau kita tak panggil tamu kita dulu kan. Kena ambil dulu. Jauh daripada Kelantan, cik. Kita nak persilakan. Anis Al-Idris. Waalaikumsalam. Selekes. Jangan molek Mana? Boleh dah duduk. Ayo kita duduk. Silakan duduk. Masya-Allah. Allahu Akbar. Okey, memandangkan penonton excited sangat nak call kita, kita terus jawab panggilan Panggil lagi mereka. sekejap. Sebab tu dah masuk. Ya, Hai, betul. Assalamualaikum. Hello. Hello. Salam. Siapa? Wani di sini. Wani? Wani. Dari? Dari Perselayan Baru. Selain baru. Okey, silakan soalannya. Okey, saya nak tanya, seperti yang kita tahu, tidak meriah raya kalau tak balik kampung. Okey. Ya. Jadi soalan saya, bagaimana di dalam perbalahan suami isteri apabila tiba raya untuk balik ke kampung lah kan, siapa? Walaupun sudah berbincang bagai, tapi rasa ketidakpuasan hati itu tetap ada. Okey, rasa tak puas hati kan. Maknanya dia tak puas hati kepada suami. Walaupun dah kata sepakat. Okey. Katakan suami dia apa? Ya. Tak apalah tu. Kita faham. Baik, terima kasih Terima kasih, Puan Wani. Wani. Okey, kita terus tanya Anis lah kan. Ya. Pernah tak dalam berbincang dengan suami, dah buat kata putus, tapi dalam kata putus tu, Tak puas hati. Mana boleh? Sebenarnya tak puas hati. Macam tak ada pula sebab parents Anis memang tinggal
Rumah Anis dekat blok A, parents Anis dekat blok B. So memang everyday berjumpa. Memang everyday berjumpa. So tak ada problem lah macam tu. And then kita MCO pun dah 2 kali. So 2 tahun tak dapat pergi mana. Memang 2 tahun pergi dekat rumah parents Hadap Anis. mereka So kali ni balik ke kampung suami dah pula. Okey, tip kepada penama Wani tadi. Kalau rasa apa skok sebok tak puas hati. Sebab tak jumpa family. Tak puas hati. Kalau Wani, kalau Anis buat macam mana? Okey, sebenarnya kan tak payah nak problem apa pun sebab kalau kita raya ni lama, cuma bezanya raya pertama dengan raya kedua apa semua kan. Apa kata tahun ni raya pertama sampai ketiga kampung suami, raya keempat sampai ke yang 6 ke 7 ke kampung isteri. So next year raya pertama ketiga isteri, 4 ke 7 tu suami. Settle tu. Dia tak tahu jumpa. Kan kalau ikut betul-betul lah. Betul. Selalunya macam tu kot. Mungkin macam kata Tuan tadi lah. Sebenarnya bukan itu sangat. Dia yang selalunya ada aja benda yang menyebabkan dia kecil hati, benda lain. Kemuncaknya adalah pada perbincangan tu. Dia dah masak ketupat, dia dah bayang lah. Dalam hati dia, mak dia makan ni. Betul lah tu. Sekali kata, suami datang, sekali ni belah saya ya. Baiklah. Dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati tapi dia dah nampak ketupat ni. Muka dia. Kalau Tuan sebagai peguam, kalau berhadapan dengan klien macam tu, apa advice? Okey, sebenarnya dia kembali kepada teknik komunikasi. Musyawarah dan juga toleransi dan juga tolak ansur lah. Dia kena tolak ansur kalau tahun ni. Dia ada beberapa situasi. Contohnya, kita boleh tengok situasi faktor-faktor yang boleh kita kemukakan untuk nak ambil orang kata konsensus nak balik rumah siapa. Contohnya faktor antara ibu bapa sakit contohnya. Kedua daripada aspek penggiliran macam yang Anis cakap tadi. Itu ada salah satu contoh yang baik. Ada juga satu keluarga yang anak makcik tu ataupun anak dia 2 orang je. Tapi dua-dua raya rumah mentua. Siapa pula yang nak raya dekat rumah dia? Sebab itu dalam pasangan suami isteri, suami kena faham. Isteri nak beraya kat rumah dia bukan meminta ihsan suami. Itu adalah tanggungjawab suami untuk bawa sebab kau kahwin dengan anak orang. Kau bukan kahwin dengan anak buluh betung. Maknanya dia kena tahu walaupun mak ayah dah meninggal, pagi raya pun dia nak juga pergi tengok kubur sebab hari raya adalah satu orang kata dia special. Dia special. Sebab itu dalam kita menentukan hari raya ni semua faktor kita kena ambil. Kita kena ambil tahu tu sebab contohnya ada satu kes dulu yang kita pernah dululah dah lama dah kes ni. Dia kahwin satu kampung. Okey, rumah mak suami dekat Simpang A, rumah isteri blok belakang. Tapi disebabkan oleh suami ini terlalu mendominasi, memonopoli, dia tak pernah nak apakan isteri dia untuk balik ke rumah mak dia 15 tahun walaupun sepelaung saja. Tak patut setiap raya yang kita bercakap ni tentang raya pertama lah, pagi raya. Tak, semua raya. Semua raya. Tak, memang tak pernah jenguk pun. Ayah dia meninggal pun boleh kejap je. Boleh pergi tengok. Okey, dalam konsep undang-undang pula, benda ini boleh dikatakan sebagai dalam satu keganasan rumah tangga dari aspek sosial. Emosi. Dia sebab dia ialah stres lah kau tak balik rumah mak sebab hari raya kan. Kalau walaupun raya-raya tu kita boleh tengok buat video call dengan mak, macam kita tengok bola lah ustaz. Mana ada sama kita tengok bola live dekat stadium dengan kita tengok dekat TV. Betul. Kan beza kan. Bila kita nak pergi rumah saudara mara, nak tengok mak, tengok ayah, sebab hari raya adalah orang kata special. Okey, special tak special pun kita kena tengok soalan penonton, soalan WhatsApp. Sempat lagi ke? Kalau sempat sila paparkan. Silakan. Apa soalannya?
Okey. Assalamualaikum borak dulu baru buka. Topik hari ini menarik. Saya ingin bertanya bagaimana jika suami anak tunggal, bapanya sudah tiada tetapi ibunya masih ada dan tinggal seorang di kampung. Bolehkah ini dijadikan alasan pada setiap tahun saya mesti ikut suami beraya di kampungnya dahulu? Setiap tahun saya begini. Kadang-kadang saya rasa dilema, teringin sebenarnya nak sambut raya pertama di rumah kampung saya pula. Okey, soalan yang kedua. Saya Hafizi dari Selangor. Untuk pasangan yang baru kahwin, rumah mana yang sesuai untuk pulang beraya pada tahun pertama perkahwinan? Rumah sebelah isteri ke atau suami? Wow. Tahun pertama. Ingat betul-betul soalan ni sebab kita tak boleh jawab terus. Sebab kita nak buka puasa. ambil manfaat berbuka puasa. Ya, saya. Nak buka dah. Buka dah. Ini adalah waktu mustajab. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Ya Allah, sekiranya dapat kesenduan di dalam keluarga kami, kau taburkanlah kasih sayang ya Allah. Jika terdapat salah faham di antara keluarga suami dan isteri ya Allah, kau taburkanlah saling memahami ya Allah. Ya Allah, kau lemparkanlah rasa sayang, rasa kasihan, mawaddah, warahmah di dalam keluarga ya Allah, agar tidak berlaku khilaf yang boleh menyebabkan perpecahan ya Allah. Ya Allah, kami mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Zahabaz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizqillah, walhamdulillahirabbil alamin. Okey, para penonton, selamat buka puasa sebab kami pun ada samosa untuk diserah. Wow. Diberitahu. Jadi selamat berbuka semua kembali nanti dalam rancangan Borak dulu, baru buka hashtag Barakahnya di hanya sini. Alik sini. Alik sini. Sini. Bisa. Bisa. Alik ni. Alik ni. Bunyi Kelantan. Alhamdulillah. Kenyang sudah kami di sini setelah berbuka puasa. Dan kami ingin berterima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari kerana belum lagi. Belum lagi. Ini bukan satu hari. Belum lagi. Ya Allah, dia excited. Ini baru lepas berbuka, Wani. Okey. Sekarang ni abang tak puas hati. Mana air mineral abang? Siapa yang sorok? Selalunya abang berjaya menghilangkan dari pandangan secara sendiri. Tapi orang lain ambil. Kali ni dia hilang sendiri. Sebelum ni Soyabi ni lah. Allah. Allahu Akbar. Mungkin kita boleh berbalik kepada soalan WhatsApp kita tadi. Tadi ada soalan berhutang kan. Yang first pasal apa, dia anak tunggal. Betul. Anak tunggal. Setiap tahun rumah dia. Macam mana? Lepas tu satu lagi baru kahwin. Oh. Itu kita bagi Anis sekejap ya. Yang bagi Tuan Anis soalan pertama. Okey, dia macam ni lah. Dalam konsep suami isteri ni, kita kena faham. Orang lelaki kena utamakan mak ayah, tapi jangan kesampingkan isteri. Orang perempuan kena utamakan suami, tapi jangan kesampingkan mak ayah. Dalam konsep anak tunggal ni pun, dia ada boleh kita jadikan sebagai satu faktor lah, Ustaz. Betul. Okey, dalam orang kata dia satu faktor untuk kita nak tengok you nak raya rumah siapa dulu. Contohnya macam emak dia dah sakit. Bawa je lah mak tu pergi raya rumah dengan sekali dengan besan. Tak ada masalah. Itu mengeratkan silaturahim, tak ada masalah. Kreatiflah sikit dekat dalam raya. Raya kita 30 hari. Cuma kita ni orang Melayu. Dia nak raya satu Syawal yang pukul 8 pagi, pukul 12 tengah hari tu je. Lepas tu baju raya entah ke mana, tidur je pun dia TV kan. Itu je pun. So kita kreatif lah benda tu. Persefahaman lah kot. Dan persefahaman satu, lepas tu panggil apa? Budi bicara. Tengok circumstantial evidence. Benda tu takkan dibawa bincang. Sebab dia dah tahu. Bang, rumah ni dululah dia seorang-seorang tu. Dia masing-masing dah sebenarnya tak ada bincang dah. Dia dah tahu dah keputusan. Common sense kan? Common sense. Yang tu pula kalau macam dulu Anis first time kahwin, macam mana Anis decide? First time kahwin raya rumah siapa? Tahun pertama. Apa? Kahwin dengan siapa? Tak, baru nak tanya ingat tak kahwin dengan siapa? Dia tengah mengimbau kembali. Sebab Anis kahwin, time tu bulan Syawal juga. So,
Oh, kahwin bulan Syawal. Masa apa Syawal Mak masa selepas apa tu Mak? Masa first kahwin? Oh, Mak dia kita boleh tanya babitkan orang luar. boleh pakai. Tanya mak. Sekali. Mak, berlaku. pakai mic sekarang. First kahwin raya rumah parents Anis. Lepas tu raya haji baru parents husband. Dia sebab raya 2 kali 1 tahun tu. So Orang Kelantan kan gaya haji sangat meriah. Betul. tapi raya haji tu kita balik Perlis lah. Kita tengok macam mana dekat negeri diorang pula disambut. Tapi bagi Anis benda ni tak ada problem lah. Macam yang tadi pun soalan yang anak tunggal tu kan. Anis anak tunggal. Oh, ya. Anis anak tunggal. Dah bawa mak. Tapi benda tu memang tak ada problem pun. Sebab macam kalau kita dah tahu nak raya, katalah raya pertama tu rumah husband dulu ke apa ke, sebelum balik raya tu cubalah parents, apa masalahnya? Kenapa sampai nak gaduh-gaduh? Tak faham lah kita. Faham kita. Diorang tu bukan gaduh, diorang tergaduh. Tergaduh Tergaduh. Tanya bila gaduh. Campur dengan masalah lama kan. Campur dengan masalah lain lah yang sebelum ni balik lambat lah apa semua. Inilah Hasilnya lain. Tapi tweet. Mani jangan takut nak kahwin. Itulah tu baru nak tanya. Apa tu? Habis bila Wani bukan itu ada gosip awal Ramadan tu. Oh, tu dia tanya saya dah kahwin gosip. sebenarnya. Itu yang gosipnya. yang menjadi saksi kami berdua. Ya. Dia Wani dah kahwin kat studio. Bila masih dia kahwin, dia duduk kat sini. Okey, kita ada soalan dari WhatsApp ke seorang artis. Oh, okey. Oh, artis. Dia saksikan. Betul. Siapakah orang itu? Assalamualaikum, saya Wani Carey ingin bertanya satu soalan. Kawan saya ni setiap tahun balik beraya di kampungnya sendiri sebab pasangan dia tak suka pulang ke kampung. Kawan saya tu nak juga melawat mentua dia. Kalau kes macam ni, macam mana pula ya? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Wani Carey, betul ke dia mewakili kawan dia? Okey, Eh, apalah. Wani Carey. Ingat lagi tak? Masa tahu buat kopi, okey. Dia isu dia dia tak boleh nak bersefahaman, so dia balik sendiri. Balik sendiri. Macam mana? Balik sendiri? Dia contohnya Anis balik rumah tak Anis. ngam dengan suami. So lantak kau. Pecah. Kau mah kau, aku mah aku. Oh. Boleh dari segi macam mana? Dari segi legal, dari segi moral. Sebenarnya kalau dari segi undang-undang tak kisahlah. Dia tak ada pun nak kata dua-dua kena balik mana. Cuma kita ni berhadapan dengan makcik-makcik bawang. Hidup makcik bawang. Kau tak kahwin lagi, nak tanya bila nak kahwin. Dah kahwin lagi, bila tanya bila dapat anak. Dapat anak, bila nak tambah anak. Dah tambah anak, tanya lagi. Banyaknya anak. Kau tak pernah ke beranak? Sama juga lah isu. Tak pernah habis. Bini balik kampung dia, laki balik kampung dia. Datang makcik sebelah rumah, laki kau mana? Benda tu dia tidak dia akan menyebabkan sesuatu yang tidak bagus berlaku dalam masyarakat, dan akhirnya orang akan mengadu domba, lakinya mana. So dia rasa macam semua orang semua laki aku mana? Lepas tu kampung pula lagi laju pada Facebook kan? Ya. Betul. Tapi sebenarnya bukanlah orang nak membawang sangat. Pasal nature raya ni balik suami isteri. Betul. Nature. Jadi bila balik seorang, Pelik. ada tak ada dia akan tanya orang lain dulu. Betul. Dia dengar apa-apa cerita ke lelaki bini ada problem. Dia tak pernah menimbulkan fitnah. Itu yang selalunya tertimbul fitnah. Okey. Bagaimana pula dengan isu kalau suami tu macam Bakir, dia bini 3. Kan? Banyak. Jangan betulkan TV anda. So, ada tak di sana dari segi peruntukan undang-undang syariah ke, maknanya suami kena berlaku adil dalam pembahagian raya untuk isteri 3 orang ni? Kalau kita tengok isteri bermadu, dia ada banyak situasi. Situasi pertama, kalau semua baik, rayalah bersama-sama. Raya pertama tu. Lepas tu pandai-pandai dah bagi. Sebab baik, dia jadi masalah dia berantakan tu. Nak raya rumah siapa dulu. Kan ada pula tempur tanpa senjata di pagi Syawal. Kita tak naklah benda-benda macam tu berlaku. Sebab tu, di situlah terletaknya orang kata peranan suami ini. Dia akan orang kata tercabar. Kat situ macam mana you nak menguruskan. Yelah kahwin ramai kan? Betul. Dekat situ, redha bisya'in redha
yarda bima yatawalladu minhu. Maksudnya kau redha kahwin ramai, kau redha lah nak menguruskan bini kau yang ni perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Maknanya dekat situ dia kena bermusyawarah ramai-ramai. Ada orang tak puas hati ni, siapa suruh ke? Siapa suruh? Elok kan? Kahwin ramai. Tak apa. Itulah bangkit ni. Abang okey. Nanti abang ceritakan pengalaman abang pula. Sebelum kita Sekarang berantakan. kita saksikan dulu soalan apa? Soalan WhatsApp. Mari kita saksikan. Okey, silakan. Tanya. Assalamualaikum Borak dulu. Saya nak bertanya, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah bagi tentang penggiliran jagaan anak bagi pasangan suami isteri yang bercerai? Kadang-kadang hari raya jatuh hari weekdays, ada kala jatuh pada hari Minggu. Jadi bagi pasangan yang sudah bercerai ini, mereka berebut untuk beraya bersama anak mereka yang tidak jatuh pada hari giliran mereka. Bagaimana ya kalau keadaan begitu? Isu hadanah, isu custody. Pasangan dah bercerai. Kan, Faham? Ialah anak kan. Hari raya kan? Betul. Okey, macam ni. Dalam perintah hak jagaan di Mahkamah Syariah, dia pasti akan ada satu klausa berkaitan dengan hari raya. Oh, mesti ada. Selalunya memang adalah. Selalunya kalau kita sebagai peguam lah, kita akan draft. Okey, hari raya tahun ni dengan siapa? Dengan mak. Gaya haji dengan ayah. Tahun depan gaya puasa dengan ayah. Gaya haji dengan mak. Tak kisahlah weekday ke, sama sekali dengan tai pusam ke apa ke. Hari raya, hari raya. Sebagai contoh dia. So Menyambil lagi. dia maknanya dia tak kisah weekdays ke ataupun tidak. Maknanya dalam satu perintah hak jagaan tu, dia memang akan ada. Sebab hari raya itu adalah special. Dia dekat situ dia ada istimewanya hari raya. Bagaimana pula kalau contohnya dia tak ada perintah mahkamah, tapi dia memang setuju untuk berbincang di luar mahkamah. Benda tu tak ada arah mahkamah pun. Yang tu tak ada masalah. Kalau bersetuju, okey, dia just masukkan je perintah tentang hari-hari biasa. Contohnya dia kata, okey, tuan Riz, hari raya tak apalah, kita bincang beri lantak kau lah. Anak kau. Kau jangan sampai peguam masa tu aku nak bakar lemang, masa tu aku nak kau nak call lah. Anak aku dah nak ni. Janganlah mengada-ngada sebab kita tahu. Hari raya memanglah saya akan tutup telefon. Peguam memang kau jangan nak ni peguam. Moralnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kisah hari raya jatuh pada sama dengan tai pusam, 2 minggu kita tetap kena beraya, betul. Ada klausa. Okey, kita ada caller. Adakah pemakil itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa dan dari mana? Saya Siti dari Jurong Kedah. Alhamdulillah, silakan dengan soalan. Saya nak cakap juga tentang kongsi raya dengan suami dengan kita ni. Saya biasanya raya selama 28 tahun ni tak adalah masalah sebab setiap hari raya hari puasa saya akan balik rumah mak mentua. Sebab kami berkumpul dekat Tegal, duduk dekat sini. Bila rasa dekat sana. Dan seperti yang kita tahu, raya sebulan kan. Jadi dalam minggu yang kedua ke ketiga, barulah balik raya kat sini dengan adik-beradik sini. Baik. Soalannya Kak Siti? Maknanya bagi saya lah, kita dah bekerja di tempat yang mak kita ada apa-apa. Dan kita dah hari-hari dengan mak kita, dengan ayah kita kan. Jadi tak salah kita kongsi kebahagiaan bersama suami dengan suami kat sana. Baik. Lepas raya dalam 3 hari kita akan balik. Toleransi lah ya Kak Siti? Ya betul. Macam tahun ni adalah tahun pertama saya rasa raya sampai ke ya. Ya. Baik. Saya meninggal lepas saya dengan adik saya je. Jadi untuk raya tahun ni, saya rasa saya kena raya dengan mak saya dulu. Tahun ni lah tahun pertama saya ke raya di sini, di Kedah. Dan malam raya tu saya akan pergi dan ke kampung mertua saya. Raya bersama mertua sana. Dengan family sana lah, ramai-ramai. Baik. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa saya kena jaga mak saya, saya kena jaga perasaan mak saya. Jadi sama kalau kita kongsi. Jadi apa-apa pun balik pada kongsi, kita bincang elok-elok, kita ambil keputusan yang elok sebelum raya. Jangan tunggu lagi. Baik. Baru kita. Itu dengan masalah tu. Baik, Kak Siti. Bagi saya tak ada masalah apa tu yang bagi saya lah. Kak Siti, semoga Allah mengganjarkan pengorbanan. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih Kak Siti.
perkongsian Mungkin yang tips menarik. lah kot. Kan? Toleransi. Toleransi. Betul? Okey. Now is Mana ni tak ada soalan tadi ya? Tak ada soalan. Saya cuba dengar tadi. Dia tak ada soalan. Dia bagi pandangan je. Dia berkongsi je. Perkongsian. Okey, masanya telah tiba Allah. untuk kita sama-sama mendengar dan menjadi saksi kepada satu hari satu ayat daripada Wani Hasrita. Saya. Tapi relax dulu, bawa bertenang sebab ada juga penampilan khas daripada Abang Khir. Wow. Oh, itu dia. Teruskan menonton Borak dulu baru buka hashtag. Barakahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton Borak dulu baru buka. Hashtag barakahnya di sini. Setelah saban hari kita counting untuk saya mengemudi segmen Satu Hari Satu Ayat, Alhamdulillah hari ini sudah sampai masanya. Dan untuk hari ini ingin saya kongsikan surah yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Terutama kepada saya dan sahabat-sahabat saya dalam dunia seni yang sering kali dicaci maki di media sosial sehari-harian oleh individu yang tidak berintegriti, malah menyembunyikan identiti. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati maksud surah Al-Humazah ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah. Ia bermaksud kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampak ke dalam Al-Hutamah. Sidang penonton sekalian, surah ini bertemakan balasan bagi golongan pencaci dan pengeji yang mendustakan ukhrawi. Mereka terlalu gairah dalam mengumpul harta kekayaan seolah-olah akan hidup di dunia selama-lamanya. Dan mereka juga begitu takbur, malah merendahkan orang lain kerana menyangka harta yang dimiliki meninggikan darjatnya. Penonton sekalian, dalam surah ini ada 3 perkataan penting untuk sama-sama kita tadabbur dan tafakur agar kita semua terhindar dari perbuatan mungkar dan kufur. Yang pertama, Al-Humazah yang bermaksud mencaci dan mengumpat. Yang kedua, Al-Lumazah yang bermaksud mencela dengan kata-kata kesat. Dan yang ketiga, Al-Hutamah yang bermaksud neraka yang amat-amat dahsyat. Secara tuntas, janganlah kita melakukan perbuatan Al-Humazah dan Al-Lumazah kerana Allah akan mencampakkan orang yang melakukannya ke dalam neraka Al-Hutamah. Kita sedar bahawa harta amat bermanfaat. Kita juga perlu lebih sedar bahawa harta hanyalah alat, bukannya azimat yang mampu menjadikan hidup kita terlepas dari balasan akhirat. Jadi cuba kita sama-sama imbas kembali segala kata-kata dan caci maki yang pernah kita lemparkan pada orang lain sampai mereka dalam tahap bersedih, menangis, berkecil hati. Jadi mohonlah keampunan dari Ilahi di bulan Ramadan yang mulia ini. Beristighfarlah selalu dan yang paling penting, mohon maaf kepada individu yang kita telah sakiti itu. Sebab harta yang bertimbun ni bukanlah untuk kita meninggi diri, malah untuk dihulur kepada mereka yang memerlukan bantuan. Sekalian hadirin hadirat, untuk yang terakhir kali,
nasihat daripada saya, kalau berselisih faham dalam menentukan giliran pulang beraya, janganlah sampai kita mencaci dan mencela, malah mengaibkan sesama kita. Duduklah berbincang, cari jalan penyelesaian dari hati ke hati, agar hari raya yang mulia ini kita mendapat keberkatan daripada Ilahi. Sekian saja tugas saya untuk hari ini. Satu hari satu ayat, kita kembali ke studio utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nur. Allahu Akbar. Abang Amin. Bagi rate lah, rating. Allahu Akbar. Okey, pitching okey. Pitching okey. Tapi dia terbelahak sikit. Saya Penghayatan Penghayatan termasuk dalam penggunaan perkataan sekalian. Ada sekalian. Kembali ke studio utama. Bila tadi belah. Yang penting sebutan Arab tu tepat. Tepat Allah. Masya-Allah. Makhraj huruf tu. Makhrajnya clear. Alhamdulillah. Dek, masih Dek. Mari kita tukar balik lah ya. Biarkan abang di sana. Allah. Okey, tadi memang main betul ke? Saya menghayati. Saya terlalu menghayati apa yang dan tak sampai hati pula. Masya-Allah. Nak ketawa saya tahan. Kerana ini segmen satu hari, satu ayat bukan boleh dipermainkan. Betul. Mereka mempermainkan saya tak apa. Saya tidak kisah. Masya Allah. Abang Amin, macam mana Abang Amin boleh duduk dekat sana hari-hari abang? Saya satu hari berdiri. Saya satu hari dah menggeletar macam ni bang. Menggeletar bang. Itulah sebab tu saya menuntut agar lepas ni sesi ini Abang K pula. Ya Allah, tolonglah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Abang K will come back. Kalian mungkin mentertawakan saya. Ya. Tetapi saya tidak akan sesekali tertawa apabila sampai giliran saya nanti. InsyaAllah. Kita doakan. Mungkin mentafsir Bismillahirrahmanirrahim saja. Okey, kita sama perbincangan kita. Aduh. Terbantu aku sakit pun. Gelak siapa sakit pankreas tu. Nasib baik. Soalan. Okey, Diorang tanya kita ada penonton Ada caller. Tak ada caller. Tadi tu dia kasih tip. Kan toleransi. Ada. Okey. Tadi Ani ada sebut. Ya, saya. We must tolerate in English kan. We must tolerate. Bagi Anis kan, apa maksud toleransi dalam bincang pasal balik kampung ni? Toleransi, berbincang, bercakap sama-sama, faham sama-sama apa yang dia nak. Bukanlah macam apa yang aku cakap A, aku nak kena pergi B. A lah, B lah. Orang Jerman macam kata tu. kahking. Kahking. Sungguh. Tak apa demo ni. Soal nak balik ke mana ni tak pernah gaduh lah. Tak pernah gaduh. Benda tu macam... Selalunya gaduh hal apa? Tak bangkit. Jangan korek dekat sini. Tapi abang kita ni kan perempuan kan. Okey, sebelum kahwin mungkinlah kita akan nanti dah kahwin kita akan berbincang dengan suami kita. Tapi mana tahu kot dapat suami yang tak memahami ataupun mungkin ada perangai kan. Kita tak dapat nafikan. Setiap orang ada perangai masing-masing kan. So macam kita ni kena sebagai perempuan perlu akur je ke dengan setiap arahan daripada suami. Macam Di mana? situlah datangnya berbincang dengan suami. Kalau suami tak mau berbincang macam mana? Jangan bergaduh. Orang pun tak nak bincang awak ni. Macam mana tu Aris? Tuan Aris. Wani-wani cakap kod-kod. Kod-kod. Itulah pentingnya sebelum kahwin tu kenal dulu bakal suami tu macam mana. Ni baru 2 bulan kenal tak terus kahwin. Gambut macam mana? Okey, tidak dinafikan ya dalam situasi isteri kekeluargaan Malaysia kita terlalu berpegang kepada dominasi suami dalam menentukan keputusan dan juga isteri ni ikut je suami sebab takut masuk neraka nusyus kan. Dia ikut je lah suami tu. Tu yang 15 tahun kahwin tak pernah balik ke rumah mak tu. Betul. Sebab apa? Sebab adanya ketakutan isteri bila suami tu kata kau balik rumah kau nusyus. Dia ingat senang je. Senang ke yang nak buat nusyus dekat mahkamah syariah ni? Itu bukan satu yang mudah untuk mengisytiharkan isteri itu sebagai nusyus dan sebagainya. Sebenarnya dominasi suami itu memang berakar umbi lah dekat dalam masyarakat kita. Isunya. Okay, alright.
Alright, kena ada apa panggil? Give and take. Yes. Sebab suami isteri ni kan dia macam hubungan simbiosis. Kalau contohnya Simbiosis? Macam-macam lah bang ni. Okey, dia macam tahun ni raya kat rumah suami. Seminggu sebelum raya balik rumah isteri ataupun lepas tu pandai-pandailah menggula-gulakan pasangan masing-masing, belikan emas kan bang kan. Ambil hati. Saya ingat pesanan arwah Tok Guni Aziz kalau dia nikahkan orang dalam khutbah nikah dia kata kalau saing berkawan kita temu sekali lepas tu tak temu dah. Tapi kalau berkahwin kita temu sekali sampai ke mati. Lepas tu perlu ada give and take. Okey, kita nak give hadiah pada penonton yang menang yang merupakan pemanggil bertuah. Pertama jatuh kepada Wani. Wow. Wani daripada mana tadi Alamak. Sayang baru kan? Selayang baru sebenarnya. Wani Kak Aisyah. Pada sayang. Yang kedua siapa? Siti dari Gurun. Dah tadi. Masya Allah. Okey, hadiahnya. Abang Kir, main. Kita saksikan bertemankan gambus Abang Kir. Tak bunyi langsung. Jangan borak dulu baru buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia Kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Aduh. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Betul. Yang tak menang tak apa, esok kita ada lagi. InsyaAllah. Call aja tiap-tiap hari. Betul. Satu hari sangkutlah tu. Betul. Kita nak tengok. hati Emindra hilang. Kita nak tengok. Bukan Emindra yang hilang. Kamu. Esok siapakah yang akan bersama kita dan tajuk apakah? Tajuk apakah? Poster. Mari kita saksikan. Izzah Arif. Datuk Izzah Arif. Dia kembali. Dia Yaina. datang lagi. Bali bersama Taman Yaina Uyaina Arsyad. dengan tajuknya Taman Syurga di Rumah. Masya Allah. Mungkin kita ada poster Abang Kir. Tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Saya tidak memerlukan poster tuan-tuan untuk satu hari satu ayat. Kita tengok ya. Okey. Namun demikian kita ada juga hadiah untuk tetamu-tetamu kita. Tuan Riz, terimalah mangkuk tingkat daripada kami. Allah cantik. Silakan Anis. Terima kasih. Ini boleh buat balik. Ini bukan prop tau. Betul. Ini sungguh-sungguh. Ini betul-betul. Mungkin boleh Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Baik kepada mereka. Ada yang datang 3 kali. 3 kali dapat ni. Kita tak bagi lain ini je. Okey, kita pun ucap terima kasih kepada Anis dan juga Tuan Riz. Sama-sama. Kita kan banyak kita belajar kan. Banyak kita belajar. Banyak sangat. Dan hampir saya pasti Tuan Riz selalunya kalau Anis tak pernah bergaduh, maknanya Tuan Riz pun tak pernah bergaduh dengan isteri, betul tak? Tak ada. Benar. Tak pernah bergaduh sebab tak kahwin lagi. Bergaduh macam mana? Bergaduh pun Belum lagi. Bergaduh pun dengan adik-beradik Tapi sebab percayalah, ada tuan-tuan. adik-beradik ramai kan. Percayalah tuan-tuan, Tuan Riz memang orang yang bertolak ansur. Betul. Maka 18 orang adik-beradik. boleh hubungi talian 01. Ya. Okey, terima kasih semua kerana menonton dan kita hari ini cuti sempena menyambut Nuzulul Quran. Betul. Jadi Ramadan sama ada ia adalah bulan puasa, ia adalah bulan Quran. Jadi jangan kita biarkan sehari berlalu tanpa kita membaca sehelai daripada ayat Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada macam biasalah esok lusa tulat tulin di siaran yang sama, hari yang berbeza tapi waktu yang sama. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khairul Rahman. Borak dulu baru buka hashtag Barokahnya di sini. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lazi tanhalu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
Pagi